Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Baik, ni satu cerita artikel yang menarik oleh Andrew Ong berkenaan dengan setahun selepas kerajaan Madani. Dan saya nak komen tentang Andrew Ong. Anwar Ibrahim, bagaimana Madani alih-agihkan ghanimah? Anwar Ibrahim telah lama berkempen untuk perubahan sebelum menjadi Perdana Menteri lagi. Namun ada perkara yang dia tidak bersedia untuk melaksanakan perubahan terlalu drastik. Pelantikan politik dalam JLC dan agensi berkaitan kerajaan. Pakatan Harapan tidak berjanji untuk mengubah amalan itu dalam Manifesto 2022 walaupun berjanji membuat demikian dalam Manifesto 2018 ketika di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Daripada 442 jabatan kerajaan, agensi dan JLC ini tersenarai di bawah perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan. Ahli politik daripada gabungan pemerintahan memegang sekurang-kurangnya 61 jawatan lembaga pengarah. Artikel ini akan meneliti pelantikan yang tidak dipegang oleh Menteri Kabinet atau Ketua Menteri atau Menteri Besar kerana setengah entiti memerlukan mereka mempengerusikan lembaga itu. Maklumat mengenai pelantikan ahli lembaga pengarah diperoleh dari sumber terbuka 22 November dan secara tidak sengaja boleh mencicirkan pelantikan rasmi yang tidak diumum. Pada 2020, pelantikan Muhyiddin Yassin menyaksikan sekurang-kurangnya 29 ahli parlimen menyokong kerajaan mengambil jawatan JLC atau lembaga pengarah. Ini setelah dakwaan scheme of things yang direka untuk menggalakkan kesetiaan di kalangan ahli parlimen. Okey. Sebaliknya, pentadbiran Anwar mempunyai sekurang-kurangnya 19 ahli parlimen parti pemerintah yang mendapat jawatan dalam lembaga pengarah. Anehnya, bahagian terbesar pelantikan menjadi milik UMNO, diikuti PKR dan Amanah 12, 17 dan 15. Pelantikan ini tidak termasuk jawatan JLC atau jawatan agensi yang dipegang oleh Menteri Kabinet. UMNO terlalu banyak diwakili kerana bahagian mereka daripada 61 jawatan bersamaan 27.8% walaupun hanya menumbang 17% kerusi di parlimen. Semua pelantikan daripada UMNO melibatkan sekutu, ahli parlimen Parti Sulong dan sebagainya. Saya tak baca detail. Pelantikan Sabri pada Jun melanggar Manifesto 2018 PH. Dalam manifesto tersebut terdapat bab berkaitan komitmen terhadap peneroka Felda yang menjanjikan anggota lembaga pengarahnya bukan daripada golongan parti politik. Sistem pentadbiran Felda akan dirombak agar suara peneroka dapat didengar secara rasmi. Manifesto 2022 bagaimanapun tidak menyentuh berkaitan Felda. Baik. The rest baik, saya ulas beginilah untuk makluman Andrew dan juga yang lain. To be fair. Pertama sekali, artikel itu sendiri pun menyebut bahawa tidak ada manifesto di dalam Pakatan Harapan 2022 menyentuh dalam pilihan raya yang lepas, menyentuh mengenai persoalan tidak akan memberikan jawatan kepada ahli politik di dalam JLC. Manifesto itu berlaku pada 2018. Nah, bila kita bercerita soal manifesto, sebagaimana juga orang bertanya, bagaimana harga minyak turun RM1.50? Itu manifesto tahun 2008. Now, how far back should we go untuk kita nak tagih promise? How far back should we go? Now, tuan-tuan, sebagaimana dalam kontrak, apabila kita menawarkan sesuatu dalam satu tempoh masa, adakah soalan pertama kita, adakah manifesto itu bila kita keluarkan manifesto, dia adalah manifesto untuk selama-lamanya? Itu soalan kita yang pertama. Adakah bila kita keluarkan satu manifesto, katakan manifesto tahun 1997, 1999, 2004, 2008, 2012, adakah manifesto itu semua kita patut kumpul dan jadikan satu manifesto yang mana kita boleh laksanakan selama-lamanya? Saya bukan macam Mahathir kata manifesto bukan kitab suci, which is true. Manifesto memang bukan kitab suci. Tetapi bukan bermakna manifesto tidak wajib dilaksanakan. Saya jawab yang itu dulu. Adakah manifesto wajib dilaksanakan? Dia bukan kontrak. Dia adalah satu, apa orang kata, janji. Bukanlah janji, tapi satu manifesto. Satu yang kita manifest kalau kita berkuasa. Bukan janji yang boleh, yang kalau dalam kontrak kita boleh bind by kontrak pun. Bukan. Tetapi kita kena faham juga, manifesto itu ada tempoh masa. Satu manifesto, bila dikeluarkan, tempoh masanya adalah 5 tahun sewaktu memerintah. So, manifesto itu, dia ada kontrak masa dan dia ada kontrak dilaksanakan. So, contohnya, bila 2018, contoh, kita ambil 2008 dan 2013, bila Pakatan Rakyat pada waktu itu menawarkan satu-satu manifesto. Dia menawarkan satu-satu manifesto. Manifesto itu untuk sampai bila? Dan untuk apa? Manifesto itu ditawarkan kalau sekiranya kami menang. So, klausa dia kalau sekiranya kami menang. Maka kami menawarkan manifesto 2013 ini untuk pada tempoh kami menang pada tahun 2013 hingga pada tahun 2018. Tempoh tersebut. Nah, persoalan dia, bolehkah, 2013, Pakatan Rakyat pada waktu itu tak menang. So, bila mereka tak menang, boleh tak kita menuntut manifesto tersebut pada tahun ataupun pada pilihan raya yang seterusnya apabila mereka menang? So, jawapan mudahnya tak boleh. Mana-mana kontrak pun, kalau kita faham, kalau kita kata tempohnya adalah untuk ini dan untuk waktu ini, kita tak boleh tuntut manifesto itu setelah itu. Kalau nak tuntut, bagi mereka menang. Sebenarnya saya faham kalau mereka nak menuntut ni bukan orang yang sokong Pakatan Harapan pun. Mereka cuma nak gali. Saya bagi contoh, tuan-tuan. PAS pernah bermanifesto mengatakan akan menghapuskan PTPTN.
PAS pernah memanifesto akan menurunkan harga minyak kalau mereka memerintah. Kedua-duanya tidak berlaku pada tahun 2020 sewaktu mereka memerintah. Dan alasan mereka sama, iaitu kami tidak berkuasa dan itu bukan manifesto kami. Which is true, kita terima. Jadi, balik kepada cerita 2022. Bila Andrew tadi menulis, dia kata itu manifesto 2018. Manifesto 2018 adalah untuk pilihan raya 2018. Di mana pada masa itu gabungan kita adalah antara lain dengan Bersatu. Kita bergabung dengan Bersatu. So, itu adalah Kerajaan Pakatan Harapan 2018 untuk manifesto 2018 sekiranya mereka berkuasa. Namun tak boleh tunaikan, kenapa tuan-tuan? Sebab kerajaan tumbang. Okay. Bila masuk 2022, kita datang dengan manifesto baru untuk tahun baru 2022. Persoalan lagi. Pertama, tak ada pun menyebut JLC tidak ada lantikan dan sebagainya. Tidak ada. Jadi, tidak bolehlah kita nak tuntut manifesto 2018. Dan yang kedua, 2022, Kerajaan Pakatan Harapan tak menang. Ini adalah kerajaan gabungan. So, bila ada orang kata, sedangkan kamu menyebut di dalam manifesto kamu, kita kata manifesto ini untuk Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Ini Kerajaan Madani. Ini semua alasan kamu saja. Alasan kami, kalau kamu saman di dalam mahkamah, boleh tak kamu menang? Soalan saya, kalau kamu saman, manifesto itu dalam mahkamah, katalah manifesto itu binding dan promise. Kamu saman. Boleh tak kamu menang? Jawapannya tak boleh. Sebab kerajaan ini bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan ini Kerajaan Madani. Gabungan di antara Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain untuk membentuk satu kerajaan. So, dia bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Dia memang diketuai, atau bukan diketuai tetapi di-lead by, ialah diketuai oleh Pakatan Harapan. Tetapi dia bukan 100% Kerajaan Pakatan Harapan. So, kalau kita nak manifesto yang seterusnya pada PRU ke-16 nanti, kita tunggu dan menangkanlah Pakatan Harapan pada waktu itu. So, pada waktu itu, kalau mereka menang secara tuntas bagaimana 2018, manifesto tersebut adalah sesuatu yang kita boleh tuntut ke atas mereka. Tuan-tuan, dalam pada kita nak kata kamu tidak adil, kamu adil ke? Saya tanya. Dalam kamu menuduh kita ni, kamu tidak adil, ini manifesto kamu. Soalan saya, adakah kamu adil? Pertama, kamu tak undi kami pun. Okey, katalah kamu mengundi sekalipun. Adakah kamu adil dengan manifesto tersebut sedangkan kamu tidak memenangkan Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan secara single party? Tidak ada parti yang jadi single party dalam kerajaan ini. Even Pakatan Harapan. Salahnya pada siapa? Pada Pakatan Harapan atau pada rakyat yang kononnya menuntut tetapi tak nak memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan? Simple. So, berbalik kepada itu saya kata, ini bukan saya cakap. Ini adalah satu tulisan PhD, salah seorang kawan saya daripada Jerman. Dia kata apabila pengundi itu keluar mengundi, dalam mengundi satu-satu parti, apabila parti yang dia undi itu setelah mereka menang kerajaan salah dalam membuat polisi dan sebagainya, adakah itu salah parti atau adakah itu salah pengundi? So, konklusi PhD dia kata itu salah pengundi. Kenapa? Sebab kalau kita kesalahkan parti, dan sepatutnya kita tidak ada pilihan raya di mana pengundi mengundi. Itu memberi kuasa kepada pengundi. Kalau kita faham makna ini, jadi kita memberi kuasa kita sebagai pengundi, the next pilihan raya kita jangan pilih dia lagi. Kita pilih orang lain. Jadi itulah yang akan melahirkan pengundi yang cerdik. Kita berpegang bukan kepada apa parti kita. Parti kita buat salah pun kita tetap sokong. Parti kita buat betul memang kita kena sokong lah. Sepatutnya kita kena lihat dalam kadar tersebut. Salah, kita kata salah. Betul, kita kata betul. Dan kalau salah, next pilihan raya untuk pengundi, macam untuk kami ahli parti ni lain lah. Tapi untuk pengundi, yang ni dah dia tak buat macam ni, so next pilihan raya kami takkan undi dia. So, itulah sebenarnya yang kena ada pada mentaliti pengundi. Tak kisah anda tua ke anda muda, pada mentaliti pengundi, kalau itu ada dalam mentaliti kita, dan kita faham bahawa sebenarnya yang turun mengundi dan memilih pilihan raya itu, yang memilih pengundi itu memilih ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri itu, bukan dia yang akan, dia akan menentukan polisi, tetapi yang salahnya bukan setakat dia. Accountability, kesalahan untuk kita memilih itu juga pada kita. Pada kita yang memilih. So, kalau sekiranya tidak berlaku demikian, pengundi juga kena bertanggungjawab. Supaya kita ada rasa responsibility. Bila kita membuat pilihan di petak, di kotak undi nanti, kita ada rasa conscious, kita ada rasa kesedaran. Kalau aku salah pilih, maka ini akibat-akibatnya. Benda tersebut kita kena sedar dan kena tahu. Setuju atau tidak dengan saya, terpulang. Dan inilah yang kita kena faham dalam amalan demokrasi di negara kita dan juga di dunia, bahawa pilihan untuk pilihan raya itu di tangan kita. Habis kat situ.